الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yang bersahabat Tuan Guru Besar Sekolah Bahasa Angkayang, Cikgu Syamsul Arifin, di ruang kanan 1 Cikgu Masmina, di ruang kanan M Cikgu Syukri, di ruang kanan Pro-Curriculum Cikgu Azwan Amri, seterusnya guru-guru Sekolah Bahasa Angkayang yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan mulakan dengan satu majlis bersama dengan pihak Yawatim. Jadi saya tanpa meninggalkan masa lagi lah. Sebelum tu nak memperkenalkan sedikit penceramah kita hari ini yang akan menceritakan tentang dua benda. Yang pertama tentang wakaf yatim dan yang kedua tentang aplikasi ihsan. Okey, jadi penceramah kita merupakan pengurus Yawatim Pejabat Perlis iaitu Encik Nur Ihsan bin Mahmud. Okey, dengan ini pihak majlis tanpa meninggalkan masa, mempersilakan Ihsan. Silakan. Ini bolehlah saya nak ceritakan sedikit tentang wakaf yatim. Tapi sebelum tu saya nak ceritakan sedikit tentang satu aplikasi yang saya buat itu Jom Rezeki. Sebab dia ada sikit perbezaan dengan wakaf yatim. Cuma ini lebih besar. Okay. Kalau dalam app ihsan Jom Rezeki ni, dia lebih pada untuk membantu masjid, NGO, rumah yatim ataupun mana-mana pihak yang memberikan bantuan yang ada bantuan yang untuk bantu pencarian dana crowdfunding untuk daripada masyarakat lah. Okay, yang ni objektif aplikasi ihsan. Kita tak perlu ni. Dan kita boleh download app ihsan ni dalam Play Store. Dia pula ada lagi dalam iOS. Jadi tuan-tuan boleh type saja ihsan di Play Store dan akan keluar satu app yang boleh menyumbang. Kita ada letakkan Jom Belajar dalam situ untuk rujukan pihak sekolah supaya tak campur dengan dengan bilik lain lah. Tapi kalau FBX itu memang jelas itu untuk Jom Belajar. Jadi kalau ada sekolah yang berminat untuk menyertai, perlukan nama sekolah, alamat, nombor telefon dan sebagainya. Ada juga ada logo dan gambar pintu masuk. Setelah ada nama sekolah. Ini yang first project lah. Sekolah perusahaan membuat contoh. Okay. Kalau cikgu tu atau bagaimana staf sekolah share link tu, perusahaan ada orang akan bagi tempat. Baru ni ada lecture UM, dia share link satu masjid saja. Satu malam tu dia dapat apa-apa. Tapi kita tak sebab dia ada menyumbang. Sebab ada cikgu yang bagi link untuk promosi lah. Kerja untuk mobile app ihsan. Dia sekali dengan wakaf dalam pun ada menu wakaf juga. Cuma ini saya cadangkan kepada Cikgu Syamsul pun nak tengok pandangan cikgu lain lah. Kalau adakah boleh masuk untuk menyertai Jom Belajar dalam app saya. Percuma tak ada charge. Dia ada charge dikenakan. So itu habis untuk app ihsan. So saya nak pergi ke lain tu dengan Yayasan Wakaf Pendidikan Anak Yatim atau Miskin Malaysia. Syarifahnya Yawatim. Yawatim ni satu yayasan di bawah NGO Yatim, Perubahan Kebajikan Anak Yatim Malaysia. Yatim ni lama dah, saya tu. Cuma untuk yang Yawatim ni baru masuk tahun yang ke-10. Okey. Yang ni maklumat tentang yatim. Kalau saya klik tu 70 buat Sarawak tu memang ada satu Malaysia. Kita ada hampir 5,000 orang pelajar anak yatim yang kita di bawah NGO tim. Dan kalau Perlis ni ada dua, iaitu Rumah Mati dengan Persatuan Kebajikan Persatuan Anak Yatim Perlis, Dr. Siti Asma kat Jajawi. Yang paling banyak dekat Perak ada 15. So dari itu ada Terengganu, Kelantan, Sabah, Sarawak, Terengganu semua ada anak yatim kita jaga. Ini tempat saya bekerja. Satu yayasan buat NGO. Okey. Ini yang saya cuba promote untuk cikgu lah, untuk berminat untuk berwakaf dengan wakaf yatim. Kita nak di Terengganu. Kita di yatim ini kita ada 3 aktiviti. 3 aktiviti. Ada universiti, ada institut, ada college.
Tapi tanah ni special untuk universiti lah. Okay. Kalau institut tu pun dalam 10 km daripada STU. Kalau untuk di yang Ampang ni, college untuk program-program management lah. Kalau institut lebih pada kemahiran. Ini yang kami buat promotion lah dekat daripada post basic lah. Post basic ni kalau kita pergi pun anytime ada. Jadi kita nak wakil tim, isi borang dan kita boleh wakaf. Pasal okay, ni kalau yang transfer universiti CDM ataupun counter. Okay, ini arahan untuk transfer secara online. Jadi pun ada menu yang saya boleh bantulah untuk dapatkan online transfer ni. Okey, ni kalau yang tadi scan QR code pada poster pada flyers. Nampak tu yang sebelah kiri. Ini pun saya bawa orang juga kalau nak tuan-tuan berminat untuk wakaf serendah RM10 sebulan yang tidak ada nilai maksimum dan jumlah tempoh tu boleh ditetapkan setahun ke 2 tahun ke. Nak habis kita renew dan boleh claim cukai untuk kita akan buat satu slip resit yang keseluruhan dan juga yang statement lah. Dapat saya ceritakan setengah jam ni. Terima kasih sekali pada Cikgu Syamsul dan tim peluang untuk Jawatin Jawab Polis Kedah memberitahu tentang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Guru Besar Encik Syamsul Arifin bin Muhammadiyah, Penolong Kanan Pentadbiran Puan Marsina binti Kamaluddin, Penolong Kanan Hala Ilmu Murid Encik Muhammad Syukri bin Abdul Karim, Penolong Kanan Co-Curriculum Encik Anwar Afri bin Taharim, Penolong Kanan Pendidikan Khas Encik Aizat Faizal bin Azizan, Guru Cemerlang Puan Nurul Huda. Yang dikasihi rakan-rakan guru dan semua warga SK Kayang, bulan Ramadan menjelang tiba, berbuka puasa bersama kurma. Ahlan wa sahlan kepada semua. Kasih Ramadan menjadi tema. Bertemakan kasih Ramadan, selamat datang ke majlis sambutan Ihya Ramadan peringkat Sekolah Kebangsaan Kayang bagi tahun 1442 Hijriah bersamaan 2021 Masihi. Alhamdulillah, dengan izin Rabbul Jalil dapat kita berkumpul bersama-sama bagi menjayakan program pada hari ini. Bunga mawar cantik tersemat dipetik gadis di tepi titik. Doa dibaca memohon rahmat, semoga majlis sentiasa diberkati. Bagi memberkati lagi majlis yang indah ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Al-Fadhil Ustaz Muhammad Izani bin Madal bagi menitipkan bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim azimi sultanik. Allahumma asrif 'anna al-bala'a wal waba'a wal ghala'a wal asqama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sesungguhnya kami merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur atas segala nikmat dan keizinan-Mu. Kami dapat berkumpul pada tengah hari yang mulia ini dalam bulan yang penuh barakah untuk melaksanakan satu majlis sambutan Ihya Ramadan peringkat Sekolah Kebangsaan Kayang 2021. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Jabbar, bersempena dengan majlis ini kami memohon kepadamu, berkatilah segala usaha dan aktiviti yang telah kami rancang ini. Semoga anak-anak didik kami yang dikasihi akan beroleh ilmu yang berguna untuk kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Munzilar Rahmah wa Ya Fatihal Barakah, Engkau rahmatilah kami semua ya Allah, yakni keluarga besar kami, Sekolah Kebangsaan Kayang yang kami sayangi ini. Tekunkanlah kami ya Allah dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Perbaikilah segala amal kami ya Allah. Panjangkanlah usia kami dengan keberkatan Ramadan. Perbaikilah akhlak kami ya Allah, dan jadikanlah puasa kami mengikut puasa Nabi yang kami sayangi, junjungan mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah, bantulah kami dalam menjalankan urusan sesama kami. Elokkanlah segala urusan kami di dunia ini, Ya Allah. Dan elokkan juga urusan akhirat kami, Ya Allah. Ya Allah, gunakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati oleh-Mu, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz Zani atas bacaan doa itu tadi. Majlis seterusnya diteruskan lagi dengan ucapan penjelas program Ihya Ramadan. Ini menjemput Ustazah Nur Kamilah binti Syukri untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Tuan Guru Besar Syamsul Arifin, yang dihormati Guru Penolong Kanan 1 Puan Masina, Guru Penolong Kanan M Encik Syukri, Guru Penolong Kanan Core Kurikulum Encik Anwar, seterusnya guru-guru yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada tengah hari ini dengan izin serta limpah rahmatnya dapat kita berkumpul dalam majlis pelancaran bulan dakwah serta majlis Ihya Ramadan peringkat sekolah bagi tahun 2021. Untuk makluman hadirin sekalian, bulan dakwah merupakan salah satu aktiviti tahunan Panitia Agama Islam Sekolah Kebangsaan Kaya. Antara aktiviti yang dilakukan adalah seperti Ufas Muda, Da'i Cilik, Pertulisan Kod, Tilawah Al-Quran, nyanyian solo kerohanian serta kalam Arab. Usaha ini bertujuan bagi memantapkan khasiat murid, meninggikan martabat ilmu, memupuk semangat muhibah dan ukhuwah antara satu sama lain. Selain itu, bulan dakwah ini juga merupakan salah satu platform untuk menyemarakkan usaha dakwah di peringkat sekolah agar penghayatan aktiviti dakwah dan syiar Islam dapat dihayati bersama. Untuk makluman semua guru juga, keputusan menghorjang pembangunan program adab nilai peringkat PKP Kuala Perlis, murid kita ada dapat kategori juga dalam kategori hafazan lelaki Faiz Mukri, serta hafazan perempuan Muhammad Imani mendapat perak. Dalam kategori tilawah lelaki Amirul Adli mendapat perak, manakala kategori tilawah perempuan Dia Khadijah mendapat gangsa. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Panitia Pendidikan Islam mengadakan satu program bagi meraihkan kedatangan bulan Ramadan yang dinamakan Ihya Ramadan. Ihya Ramadan, menghidupkan Ramadan, yang mana objektif utama adalah bagi menggalakkan semua warga SK Kayang mengambil peluang untuk mempertingkatkan amal ibadat sepanjang bulan Ramadan secara istiqamah dan berdisiplin. Selain itu, aktiviti bagi murid telah disediakan juga oleh guru-guru pendidikan Islam SK Kayang sepanjang bulan Ramadan. Contohnya, kuis, tadarus Al-Quran, Ramadan checklist, mewarna dan membuat poster. Baik, akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih, penghargaan dan terima kasih kepada semua guru kerana bersama-sama dalam majlis Ihya Ramadan pada tengah hari ini. Saya amat mengharapkan agar semua guru dapat memberi kerjasama dalam membantu melancarkan lagi segala aktiviti murid sepanjang bulan Ramadan ini. Semoga segala amal ibadah kita di bulan Ramadan yang mulia ini akan diterima dan mendapat keredaan darinya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Kamilah di atas ucapan tadi. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, saat yang ditunggu ini telah pun tiba.
majlis kita dengan berbesar hati menjemput Tuan Guru Besar Encik Syamsul Arifin di Muhammadiyah untuk menyampaikan ucapan perasmian, seterusnya merasmikan program sambutan Ihya Ramadan peringkat Sekolah Bahasa Kayang bagi tahun 1442 Hijriah bersamaan 2021 Masihi yang bertemakan Kasih Ramadan. Dengan ini pihak majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih pada adinda saya, Ustaz Izani, Ustazah Madihah, coaches, penolong kanan, Cikgu Masmina, Cikgu Syukri, Cikgu Ab, Guru Cemerlang, Cikgu Huda, pengawas PPKI, Cikgu Adik Jad, dan guru-guru yang dirahmati Allah semua. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu sekali lagi. Saya mohon maaf kerana mengambil masa tuan-tuan dan puan untuk kita sama-sama mengadakan majlis Ihya Ramadan bagi SD Kayang bagi tahun 2021 ini. Sepatutnya setiap tahun sebelum Covid ini kita sama-sama buat Ihya Ramadan bersama anak-anak murid kita. Tapi menggunakan musim pandemik ini dan tahun sudah pun kita tidak bersama pun pada waktu Ramadan, betul kan? Masing-masing solat di rumah, tarawih di rumah, dan berlinanglah air mata anda yang berada di jauh sana. Terima kasih tak terhingga kepada panitia Liga Islam dan Bahasa Arab ya, kerana berjaya mengadakan program Ihya Ramadan dengan tema walaupun Kasih Ramadan. Kasih lagi. Sebelum saya merasmikan majlis ini, saya nak cakap beberapa perkara lah. Pernah tak kita tertanya dalam diri kita? Kita dah cakap KM lah. Okey, kita tanya dalam diri kita, mengapa Allah pilih kita berada di Kayang ni? Pernah tak kita terfikir dan kita renung sejenak, mengapa Allah pilih kita berada di sini? Mengapa Allah pilih kita menjadi guru-guru di SD Kayang? Mengapa Allah pilih kita berkawan antara satu sama lain, berkenal-kenalan? Kalau kita fikirkan, siapalah kita ni? Tapi oleh kerana Allah telah tetapkan kita berada di sini, yang pertama sekali, kita membina ukhuwah, persaudaraan, persahabatan. Jadi Alhamdulillah, saya nampaklah ukhuwah cikgu-cikgu semua, rakan-rakan semua dalam semua perkara. Kadang-kadang tu kita sakit bila tengok kawan main sekolah, tak ingin nak main sekolah tak sangka. Alhamdulillah, Allah bagi kekuatan. Kita ada urusan lain, tengok dia gampangkan kawan buat kerja, tapi kita seronok. Dan kita mengharapkan rakan-rakan inilah yang akan melihat kita nanti di syurga. Rakan-rakan inilah dan mana dia ni Cikgu Samsul ni Ustaz Izani kita tak ada dalam syurga. Pergi carilah rakan-rakan kita di neraka sana, pimpinlah mereka masuk ke dalam syurga. Kerana kita berkawan bukan kerana sekadar kawan, sekadar sahabat. Kita berkawan kerana Allah. Jadi kalaulah kita boleh fikirkan kerana sahabat-sahabat kita inilah yang akan mendoakan kita rapat-rapatkan ukhuwah ni. Mengapa Allah tak ingin kita berada di SD Kayang? Kerana kita nak melakukan satu ibadah yang sangat besar. Mendidik dan memimpin itu adalah satu ibadah. Dan anak-anak murid kita itulah yang akan memimpin kita masuk ke syurga nanti.
Janganlah kerana mereka tu tak boleh ingin meleleh masuk dalam mulut, tu tarik sering-sering, hang ni pengotok kutu atas kepala. Tadi saya bercakap dengan Cikgu Syukri, dengan Cikgu Am. Ada yang kalau tuan-tuan ada Cikgu Syukri pun dalam grup info kan yang seorang bapak budak tu, budak tu lagi pak budak tadi hantar voice message tak dalam keadaan terlupi ambil anak dia tak mau pergi sekolah. Pengalaman saya masa jadi guru disiplin di SK Datuk Seri Ahmad Dana Bulu, kami pergi rumah budak tu, pak dia kata tak ada apa-apa lah cikgu. Masa tu badan saya kalau macam ni tah lagi, kalau cikgu tah saya tah lagi. Kalau setakat main tu tak ada apa. Dia suruh saya mokai budak tu. Kami kepung rumah dia kan. Saya kemudian saya kepung belah belakang, dia terjun ke tikar rumah atas. Susah-susah terjun, saya dive dengan baju-baju saya belakang. Dive, peluk, lupuk. Saya renyok di atas tanah. Pok dia bagi tadi, nah cikgu mokai. Cerita betul ni. Saya mokai budak tu. Budak tu pernah arwah nak ya, mokai budak tu. Bawa masuk dalam kereta arwah Cikgu Halim Fikir 1. Bawa masuk dalam kereta, bawa dia bagi baju dia, bagi beg sekolah dia. Saya bawa pergi ke sekolah, kami bawa pergi ke sekolah dengan saya berdengar-dengar itu, rumah-rumah itu. Lepas tu, tahu apa saya buat? Saya mandi dengan budak tu sekali. Cubur sampai tak gedik kita basah lagi, kasut turun tepi. Saya kata Cikgu Halim, rumah Cikgu Halim lepas sekolah, saya ni hantar pakai track t-shirt sampai kat aku. Jumpa sampai ketak gedik tu. Suruh dia buku sempu semua. Sempu pakai baju masuk dalam kelas. Esok kalau tak main saya buat pula. Tapi pak ni sporting lah. Esok tu main sekolah. Jadi kan kita dapat lagu tu Jukri tu pergi mokai apa. Itu dulu zaman tahun awal 80-an dulu. Kalau lagi tak tahu lah, mungkin Allah kembali gambar buat dia lain. Jadi ibadah kita di sini. Bekerja itu satu ibadah. Saya ingat lagi Cikgu Mi kata, dia pegang kata bekerja dan mengajar itu satu ibadah. Jadi kita buatlah ibadah kita sini. Dan mengapa Allah takdirkan kita pada sekolah raya ni? Karena rezeki kita ada di sini. Rezeki kita ada di sini. Yang di luar sana berlapar tak nak kerja. Saya nak tanya Allah dalam tuan-tuan rumah ni, siapa yang Menteri Pendidikan pelawak Cikgu Arif, mau tak kepala atau pistol atas kepala kena masuk di cikgu ada. Kita minta isi borang apa semua. Walaupun pasar rela, saya masuk cikgu pun lagi tu isi borang. Tapi bila tak ada kita boleh cikgu, jadi cikgu lah. Rezeki kita di sini. Jadi kita jagalah rezeki itu. Dan saya juga berbincang-bincang, saya ambil idea daripada Ustaz Fitri, daripada Cikgu Jamaluddin, Guru Ustaz Contoh Cuping, buat satu tabung cuci gaji untuk cuci rezeki kita. Tu pun bawa ada orang perasan, ada tabung. Kau ada perasan, tapi tak paksa juga ikut. Tapi Alhamdulillah hari itu kita betul-betul dapat 500 berapa saya masuk lagu tu. Dan baru ni tadi pun Cikgu Arif dah ambil, bukan Cikgu Arif, saya bagi dia. Dia kata Cikgu Arif ambil kita pun pula. Saya bagi dia untuk tampung beli kipas. Kita akan ganti kipas yang rosak dalam kelas. Jadi tuan-tuan bolehlah, mana rezeki kita kongsi. Dan kadang-kadang rezeki kita tu main daripada kita tapi bukan untuk kita. Macam tadi tu, kulit yatim tu, bagilah. Kalau kata tiap bulan nak bagi kat mati, bagilah. Kalau kat mati tu, kalau tuan-tuan simpan sleep bag tu, boleh dapat LSDN. Sebab dia mati dia ada link dengan LSDN. Okey, kemudian kenapa Allah takdirkan kita pada sekolah raya? Kerana amanah. Kita diamanahkan untuk jadi pendidik di sini. Dan pada bulan Ramadan ni, bulan yang mulia ni, kita tunda yang lebih amat, lebih baik amanah itu. Kita tengok anak murid yang susah, kita tolong bantu. Dan insyaAllah kita berkawan. Macam kita kata tadi, kita berkawan bukan kerana orang, bukan kerana siapa-siapa, tapi kerana Allah. Dan kita bekerja pun kerana Allah. Kita bukan mencari redha manusia, kita mencari redha Allah. Sebenarnya bulan Ramadan yang mulia ni, sama-samalah saya doakan supaya cikgu semua dalam keadaan sihat,
yang belum cucuk vaksin tu, dan jangan takut, jangan segan, ambillah vaksin lah. Jangan bimbang. Ustazah Midah yang sakit tu pun boleh ambil vaksin. Kawan-kawan kita yang tak sihat pun boleh ambil vaksin. Ya. Ada yang tanya, mengapakah saya? Saya pun tak boleh nak jawab. Sebab yang saya tahu, apabila saya survey pada sekolah-sekolah ni, memang daripada kutip semua sekali, semua kaki tangan awak akan kena. Mau tak mau akan kena. Jadi tunggulah masa dan ketikanya. Okey, dan tadi pun ada yang tanya saya untuk kita kan adakan infak Ramadan kepada anak-anak yatim dan juga asnaf. Jadi saya ingat bolehlah Panitia Pendidikan Islam, Ustaz Syimah tanya saya tadi, dan siapa ada WhatsApp saya personal, bolehlah kita adakan infak Ramadan pada anak-anak yatim dan asnaf bagi sekolah kita, dan insya-Allah kita akan sampaikan pada dekat raya nanti ataupun dekat habis puasa nanti kita akan sampaikan. Dan ada terima kasih juga kepada Izalia tak payah. Dia kata kalau berat tak payah bagilah, dia akan sponsor. Jadi alhamdulillah dah dapat dah satu berat. Lepas tu lain-lain kita akan fikirkan lagi lah. Saya serah pada jabatan bagikan lah. Pada ini bagikan. Kalau jabatan bagikan dia bersyukri lah. Nanti bersyukri nanti boleh uruskan lah tentang bagikan murid. Dan juga tadi saya tengok yang apps yang digunakan yang buat angka tu, cuba kita apply, tengok kita buat untuk anak-anak murid kita. Dan ada juga maklumat yang saya dapat daripada guru mengatakan gula tu cikgu lain kata susah, tapi sebenarnya tak susah. Yang tu cikgu kena berhati-hati, jangan kita tersilap menilai dan tersilap memilih, ya. Tapi kalau kita tersilap tu bukan salah kita lah, bukan dosa kita lah. Itu dia yang menipu. Tapi bertanya-tanya lah pada orang lain sama, dia ni susah ni, susah, kita ada biji, susah pun ni, baca pun lagi. Kita kena tengok juga lah. Tapi kalau dia tipu juga, contoh macam kita nak bagi sumbangan lah. Tapi kalau sumbangan untuk anak yatim dengan asnaf ni, sebaiknya kita bagi semua lah. Tak kira sama ada susah atau tidak, atas anak yatim. Dan akhir kata, marilah sama kita mengimarahkan Ramadan kita ni dengan bertadarus, berselawat, dan juga membanyakkan amal ibadah. Bangkit waktu esok tu buat solat sunat dulu, dan insyaAllah kita akan mendapat keberkatan. Kalau kita tak boleh setiap hari selang sehari, tak boleh selang sehari, selang minggu, tak boleh selang minggu, ambillah 10 malam terakhir. Kerana janji-janji Rasulullah mengatakan bahawa 10 malam terakhir itu akan ada Lailatul Qadar, dan kita mengharapkan Lailatul Qadar dalam hidup kita. Sekurang-kurangnya sekali sepanjang hidup kita dapat sekali beribadah dalam masa Lailatul Qadar pun alhamdulillah. Berdoalah, dan sesamping berdoalah untuk ibu ayah kita yang masih hidup ataupun telah pergi. Berdoalah untuk guru-guru kita, berdoalah untuk anak murid kita, dan berdoalah untuk rakan-rakan kita yang mana yang sihat, yang sakit. Dan insyaAllah kita ramaikan tiap rakan-rakan kita dalam apa juga permasalahan dan kemampuan mereka. Ada rakan kita boleh lari dekat 5 km sejam, ada yang boleh lari 50 km sejam. Jadi jangan bandingkan, pasien apa yang dia ni lalu tak main. Jangan bandingkan, jangan kita bukan hak kita. InsyaAllah tuan-tuan memang insan yang hebat. Ya Allah takdirkan duduk bersama saya, Ya Allah takdirkan bekerja bersama saya, dan Ya Allah takdirkan saya menumpang kehebatan tuan-tuan dan perempuan. Dan sebenarnya Ramadan mulai ini saya mohon maaf lah kalau sepanjang setahun lebih saya berada sama tuan-tuan dan perempuan, dan sepanjang saya berada di perongganan takbiran di sini, kalau ada salah dan silap, sama-sama kita maafkan. Dan dengan ini saya meresmikan pelancaran program Ihya Ramadan dan bulan Panitia Pendidikan Islam dan Masyarakat dengan tema Kasih Ramadan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dan diresmikan. Terima kasih.
تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب Sejajar dengan bulan rahmat penuh berkat ini, majlis dengan sukacitanya menjemput Ustazah Kamila mengiringi Tuan Guru Besar untuk melancarkan tabung infak kasih Ramadan untuk murid yatim, miskin dan asnaf sekolah kebangsaan Kayang. Dipersilakan. Jazakallahu khairan jazak diucapkan kepada Tuan Guru Besar dan juga penyenaras dakwah Ustazah Nur Kamilah. Baik, dan kemuncak majlis kita pada hari ini teruskan lagi dengan penyampaian ceramah khas sempena Ihya Ramadan yang bertajuk Indahnya Ramadan. Jadi dengan ini pihak majlis menjemput Al-Fadhil Ustaz Asri bin Ahmad untuk menyampaikan ceramah beliau. Ini pihak majlis mempersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pengurusi majlis yang bersama Ibu Syamsul, Guru Besar SKKM, guru-guru perlengkanan, guru muda, guru cemerlang, rakan-rakan guru yang dirahmati Allah semua. Alhamdulillah, syukur kerana dapat sama-sama kita berkumpul dalam suara yang indah ini. Ada ikhwan, walaupun sejuk tapi saya rasa panas. Tak kena bagi tazkirah Ramadan. Tazkirah saya terpati tu Cikgu Syamsul kata tadi, itu pun antara tazkirah yang mengusik jiwa. Ayat-ayatnya tersusun indah yang mampu untuk mengusik jiwa kita yang agak puasa-puasa ni kan. Terima kasih banyak cikgu kerana sudi menerima saya berkhidmat di sekolah Kayang. Saya dengan Cikgu Rintan, kami masuk waktu yang sama. Sedikit pengalaman dan tuan-tuan. Satu bisa kata juga ni sebab Kayang hebat kan. Saya sudi, terima kasih banyak Cikgu Syamsul sudi menerima saya sebagai staf sekolah ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya ambil masa sedikit tuan-tuan sebab kita ambil tazkirah Ramadan. Sebenarnya Ramadan, tazkirah Ramadan kita ada baca WhatsApp banyak grup WhatsApp dihantar untuk kita menghayati tazkirah Ramadan itu. Di 3 pemain peranan untuk menaikkan program tazkirah Ramadan itu. Tapi pada tengah hari ini saya suka mengambil ayat Quran. Tuhan kata dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasarimu ila maghfiratin min rabbikum. Allah kata cepat-cepat wahai manusia itu menuju kepada keampunan Allah. Wasarimu ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepat, maknanya kita segera, bukan kita boleh jalan, boleh mengangkat, boleh jalan. Kita kena berlari. Wasarimu ila maghfiratin min rabbikum. Berlari cepat-cepat, segera cepat-cepat untuk menuju keampunan Allah. Sebab Allah jadikan syurga itu umpama seluas langit dan bumi. Allah jadikan syurga itu langit dan bumi. Hebatnya syurga itu Allah jadikan keluasan syurga itu untuk kita. Macam mana Cikgu Syamsul kata, kalau seandainya kita tidak ada dalam syurga, cari kita di tempat dalam neraka. Kita ni semua di Jawa, di sahabat-sahabat kita di SK Kayang ni. Nabi SAW dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata manusia akan masuk ke dalam syurga itu berduyun-duyun 100,000. Hadis sahih itu, hadis sahih
riwayat Tirmizi, manusia akan masuk ke dalam syurga itu berduyun-duyun, berpegangan tangan, seramai 100.000 orang akan masuk syurga itu. Kita doakanlah supaya kita itu termasuk dalam 100.000 orang yang masuk syurga berpegangan tangan. Maknanya kita ini berkuah. Contohnya dirahmati Allah. Fokus, kita nak buat apa dalam bulan Ramadan ini? Kita nak buat apa dalam bulan Ramadan ini? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak buat apa Ramadan? Kita nak hidup pada Ramadan. Selain daripada tazkirah yang tuan-tuan baca, yang tuan-tuan dengar ini sedikit perkongsian apa kita nak buat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, Nabi bersama sekumpulan kawan-kawan dia pergi untuk berdakwah dalam satu negeri, dalam satu daerah, dalam satu kampung. Pergi saja di kampung itu, tiba-tiba unta yang Nabi naik itu berhenti di satu tempat itu. Nabi tanya sahabat, sebab apa unta ini berhenti? Sahabat kata, kami tak tahu sebab apa unta ini berhenti. Yang mengetahui Allah dan Rasul yang mengetahui. Nabi kata, ketahui kamu bahawa satu tempat ini, di tempat yang kita berhenti ini, di sini ada satu perkuburan dan di dalam kubur itu jenazah, mayat di dalam kubur itu jenazah yang ada dalam kubur itu tengah diseksa sekarang ini. Dan Nabi kata, nak tak kamu kalau aku bagi satu amanah yang kamu selamat daripada siksaan kubur ini. Sahabat kata, nak ya Rasulullah. Nabi kata dalam satu hadis yang sahih, Nabi kata, amalkan, jangan tinggal sebelum tidur surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, hingga akhir ayat. Kita boleh tengok handphone sebelum tidur, kita tak perlu berwudu, kita baca saja tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu jaminan Nabi. Nabi kata siapa yang baca surah Al-Mulk sebelum tidur, ditakdirkan dia mati ketika itu, di malam itu dia selamat daripada siksaan kubur. Satu amalan yang saya boleh saya ajak diri saya dan tuan-tuan guru-guru supaya kita jangan tinggalkan surah Al-Mulk setiap malam. Maknanya masa dia tak tetapkan, tapi setiap malam sebelum kita tidur. Andainya kita mati pada malam itu, kita selamat di siksaan kubur. Itu amalan yang pertama. Amalan yang kedua, tuan-tuan, bagaimana kita nak selamat di siksaan kubur? Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan dari riwayat Tirmizi, hadis sahih, hadis hasan lagi sahih, riwayat Tirmizi, Nabi kata selepas subuh, maknanya selepas subuh tu, selepas assalamualaikum warahmatullahi, selepas solat subuh tu, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, selepas solat subuh, siapa-siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali, diikuti dengan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Andainya dia mati di selepas itu, maknanya kalau dia baca waktu subuh, dia mati waktu zuhur, dia baca waktu subuh, dia mati waktu petang, dia selamat daripada siksaan kubur. Dia selamat daripada siksaan kubur pada hari itu saja. Dan selepas salat maghrib, siapa-siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, diikuti dengan Allahumma ajirni minan nar. Ataupun kalau kita keluarga, kita jadi imam, kan? Atau jadi imam keluarga tu dia baca Allahumma ajirna minan nar. Dia baca 7 kali pada waktu malam. Andai yang meninggal selepas isyak, dia selamat dari siksaan kubur. Tapi dia hadis itu istimbatnya kita kena baca setiap hari, setiap pagi dan setiap malam. Maknanya setiap pagi dan setiap malam kita jangan tinggal antara amalan yang kita selamat dari siksaan kubur. Dan 2 minit lagi tuan-tuan. Itu 2 minit lagi. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis tadi saya tengok hadis riwayat Tirmizi, hadis sahih, hadis hasan dan sahih riwayat Tirmizi. Siapa-siapa yang baca di waktu pagi, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama wa huwas samiul alim. Pada pagi dia baca waktu pagi, masa kita nak naik sekolah, kita kena bawa kereta tu, kita baca bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama wa huwas samiul alim 3 kali. Pada pagi sampai petang, dia selamat daripada sebarang gangguan, sebarang penyakit yang datang secara mengejut.
Penyakit yang datang secara mengejut, maknanya mungkin COVID dan sebagainya secara mengejut, dia selamat daripada benda-benda macam itu. Dan dibaca waktu petang, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Waktu petang dia selamat sampai pagi besok. Sebab itu tuan-tuan, seboleh-bolehnya kita jangan tinggal untuk wirid-wirid tikir-tikir sempena dengan perlis melancarkan program zikir, kan? Zikir sekarang ni perlu melaksanakan program zikir. Kita ambil di jabat mufti, dia buat keluarkan satu risalah zikir-zikir yang maksud daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu zikir waktu pagi dan zikir waktu petang. Kita jangan seboleh-bolehnya jangan tinggalkan, kan? Dan yang akhir, sebelum kita tutup majlis di bulan Ramadan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa-siapa yang membaca Al-Quran, baca Iqra'ul Quran. Nabi kata, bacalah Quran sebab Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai peneman, sebagai membantu kita ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan mati. Kita akan mati. Ujian sebelum masuk syurga itu penyiksaan di saat mati, di mana diriwayatkan Sayyidina Umar Al-Khattab mati di saat ditikam oleh Abi Muljam, kalau tak silap, di saat sembahyang, di ketika ada sembahyang itu seorang Yahudi mencelok masuk di dalam saf, ditikam Sayyidina Umar ketika solat. Apabila dia tikam Sayyidina Umar jatuh. Sayyidina Umar jatuh, saf itu tangan Nabi duduk apa. Yahudi nak lari tak boleh, makin-makin berkat keras badan. Jadi Yahudi tak ada nak keluar, lari. Ditikam lagi sahabat-sahabat itu untuk dia nak lari daripada stop itu, ditikam dan syahid di saat itu 17 orang. Syahid sahabat yang ditikam oleh seorang bangsa Yahudi yang membunuh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dan ditikam Abdul Rahman bin Auf menggantikan solat subuh di ketika itu, dan dia memendekkan solat subuh itu. Dia baca surah pendek-pendek, mungkin inna ta'ina dan qul huwallah, mungkin dipendekkan solat itu. Dan dia pun selamatkan Sayyidina Umar ni, buat balik ke rumah. Dan Sayyidina Umar buat balik ke rumah. Sayyidina Umar, orang yang hebat, khalifah Islam yang kedua, yang dijanji masuk surga, kan, yang ayah mentua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Sayyidina Umar ni, di saat nazaknya itu, saya dah katakan di saat nazaknya itu, dia tak hari apa. Dia tanya sahabat Nabi, ya kawan-kawan, hari ini hari apa? Kawan kata hari ini hari Ahad. Dia cintanya Nabi, dia kata alangkah baiknya kalau hari ini hari Isnin dan dia meninggal pada hari ini. Maknanya Sayyidina Umar, Sayyidina Umar tu orang yang hebat. Dia pun nazaknya nak mati tu, dia tak tahu hari ini hari apa. Tambahan kita bukan biasa, yang biasa saja ni, yang Quran pulang kabut, yang semayang pun nak jemaah pulang kabut dengan WhatsApp itu kita baca lebih lama daripada kita baca Quran. Tak jemu kita baca WhatsApp itu sejam, kita baca Quran 10 minit dan tulisan kan. Itulah beza kita dengan Sayyidina Umar ni. Apabila dalam kelang kabut nak mati, nak meninggal itu pun dia tak tahu ini hari apa. Ini hari Selasa, hari Ahad ataupun hari Isnin, dan ditakdirkan dia meninggal di hujung maghrib hari dekat-dekat nak maghrib hari Isnin. Maknanya dia tak mati pada hari Isnin. Walaupun dia minta mati pada hari Isnin, dia mati pada hari Ahad. Itu Sayyidina Umar. Saya nak cerita bagaimana yang orang yang rajin membaca Quran. Sayyidina Umar tu hafal Quran, menjadi khalifah saat nak mati menjadi macam tu. Seorang lagi sahabat yang bernama Dr. Abdul Aziz. Dr. Aziz yang dulu besar, yang jadi ahli fatwa kerajaan negeri polis. Dia sakit, dia jantung, darah tinggi dan kecil manis. Dia masuk dalam hospital ke Al-Ustaz. Anak nakal itu Cikgu Sengris, Cikgu Aini mengadap sekali dengan saya di tangga tulang masa itu. Dia cerita masa saat Dr. Aziz nak meninggal. Dr. Aziz itu kan hebat, ahli fatwa. Dia tak tahu ni hari apa. Dia tengok tirai, katil, bilik hospital tu. Dia kata jubah dia, tolong ambil jubah tu, aku nak pakai, aku nak mengejar. Dia kata, maknanya dia tak tahu hari apa. Itu maknanya mabuk, nazak hanya kita nak mati. Macam kita juga kita mabuknya nazak nak mati.
Nabi kata orang yang baca Quran, Quran akan datang memberi syafaat kepada kita. Sebab itu apabila kita melalui beberapa fasa tu, satu penyiksaan ketika hendak mati, yang kedua penyiksaan di alam kubur. Orang yang membaca Quran, Quran itu akan main di alam kubur, akan menjadi pembantu kita di alam kubur. Yang ketiga, apabila kita dibangkitkan dihidupkan di alam kubur, dipanggil padang mahsyar. 2 dan 3 ada penyiksaan. Di padang mahsyar itu dipanggil dan kita ni kalau daripada kampung buat, kalau dia bersyukur ni kan kampung buat ya, simpang. Pasal kalau dia tak nak datang di kampung buat. Di kampung buat dia nak bangun, dia nak kena berjalan di padang mahsyar. Ada yang berlari yang macam kita dengar ceramah tu, ada yang berlari berjalan macam-macam. Keadaan berpandukan kepada amalan kita. Apabila kita itu juga merupakan satu penyiksaan, satu ujian yang Allah uji kita di padang mahsyar. Di padang mahsyar apabila manusia saja berhimpunnya di padang mahsyar daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, himpun semuanya itu dikira pula penuhnya manusia di padang mahsyar itu dengan kepanasan yang Allah uji ketika itu sebelum kita masuk syurga. Dan lalui penyiksaan di padang mahsyar itu, ada kita terpaksa laluan di Sirat, kita terpaksa melintas di Sirat untuk ke syurga Allah. Orang yang berjaya, alhamdulillah. Orang yang tak berjaya akan dihumparkan ke dalam neraka Allah. Apabila tak berjaya, humpat dalam neraka Allah. Di dalam neraka itu dibentuk penyiksaan itu berpandukan kepada tahap mana maksiat ataupun kemurkaan ataupun larangan yang Allah yang kita larangan Allah. Itu dalam di padang mahsyar di dalam neraka. Selamat barulah kita masuk ke dalam syurga. Maknanya nak cerita syurga itu mahal di syurga. Kita terpaksa melalui beberapa step, beberapa langkah untuk kita masuk dalam syurga. Tetapi Allah mudahkan orang yang membaca Al-Quran. Sebab Nabi jamin orang yang membaca Quran itu akan datang beri syafaat kepada kita. Tuan-tuan, kita tak boleh nak baca satu Quran mungkin panjang. Sayyidina Umar Al-Khattab hanya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hari-hari dia baca puluhan kali a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sahabat tanya, "Ya Umar, sebab apa kamu hanya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim?" Dia baca surah-surah lain, dia baca Quran, tapi banyakkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayyidina Umar kata, "Aku tak nak kehidupan aku di saat ini dan di saat aku hendak mati diganggu oleh iblis. Sebab itu aku banyakkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim." Tuan-tuan, kita nak berjalan masuk kelas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim dah boleh 5 kali. Kita nak balik sekali lagi nak sampai di rumah kita dah boleh 10 kali. Jadi Umar puluhan kali dia baca. Dalam hati dia tak kata ratus, dia kata puluhan kali dia membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey, lagi daripada saat ini, hari ini seboleh-bolehnya kita luangkan sedikit masa untuk kita membaca Al-Quran supaya Al-Quran itu sebati dalam kehidupan kita. Saya ulang balik, tuan-tuan, antara amalan yang kita patut kita buat dalam bulan Ramadan, jangan tinggal surah Al-Mulk, jangan tinggal la ilaha illallah wa tusubuh wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 diikuti dengan Allahumma ajirni minan nar 7 kali waktu subuh, 10 kali waktu la ilaha illallah waktu malam, dan 7 kali Allahumma ajirni minan nar waktu malam maghrib itu. Dan sebelum tidur baca surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk, dan selepasnya selebihnya yang lain-lainnya hari-hari lain tu seboleh-bolehnya kita ruangkan sedikit masa untuk kita membaca Al-Quran. Dan paling lekehnya kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan kehidupan kita itu selamat daripada gangguan iblis dan syaitan di ujung-ujung usia kita ini, kita mati pada keadaan yang aman. Saya mohon maaf atas mungkin susunan ayat tak secantik Bu Syamsul, tak secantik juraacara majlis. Saya mohon maaf apabila kita lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazak. Terima kasih ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Asri. Alhamdulillah, Masya Allah, atas ceramah yang sangat hebat, sangat bermanfaat tadi. InsyaAllah sama-sama kita amalkan dan kita ambil peluang ni lah. Paling utama kita cuba dekatkan diri dengan Al-Quran lah. Dan insyaAllah banyak orang yang boleh khatam Al-Quran di bulan Ramadan ni. Jadi kita sama-sama ambil peluang lah. Iqra'ul Quran, kan dalam hadis Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi.
Al-Quran akan datang macam saksi kata tadi memberi syafaat kepada para pembacanya. InsyaAllah dan harap kita tergolong salah satu daripada orang yang membaca Quran tersebut. Jadi pihak majlis meneruskan lagi dengan menjemput Ustazah Kamila untuk mengiringi Tuan Guru Besar bagi menyampaikan sedikit cenderahati pada Tuan penceramah kita pada hari ini. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih ucapkan kepada Tuan Guru Besar. Untuk pertama tabung infak akan diedarkan dari kelas ke kelas. Cikgu boleh maklumkan kepada murid yang ingin menyumbang kepada asnaf sekolah kebangsaan Kayang, boleh bawa duit. Ampun dan maaf yang kami minta, andai pernah mengusik rasa. Ramadan kali ini penuh makna, ribuan pahala, ganjaran berganda. Saya mewakili pihak majlis mohon ampun dan maaf sekiranya terdapat kekhilafan sepanjang mengendalikan majlis ini. Pihak Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab mengucapkan jutaan terima kasih kepada warga sekolah kebangsaan Kayang, sama ada yang terlibat secara langsung atau tidak langsung. Dijemput semua warga sekolah kebangsaan Kayang untuk menerima cenderahati yang ditaja oleh salah seorang hamba Allah. Beliau memohon untuk mendoakan agar beliau sihat selalu dan dapat menunaikan ibadah dengan sempurna. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.